tu akan digunakan untuk menjalankan projek Sarjana Muda. Okey. Ini ramai ni kalau ikutkan 43 ni. Tak apa, saya kebetulan nama-nama ni ada. Dan nak berkenalan 43 orang ni makan masa yang panjang ni ya. Okey, kita dalam kursus ni kita akan bersama membincangkan berbincang dan berkenaan dengan penyelidikan dalam pendidikan, dan kelas ini akan dikendalikan oleh saya seorang, Seksyen 3 oleh saya. Sebelum ni Seksyen 1 dan Seksyen 3, tetapi memandangkan jumlah pelajar yang terlalu ramai, sampai mencecah 70 orang, jadi dipecahkan sedikit kepada 2 seksyen supaya jadi lebih kecil lah. Jadi untuk kelas ini kita tak tahu perkembangan yang terakhir. Nanti kalau ikut daripada ketetapan UTM tu, dia target by Januari tu pelajar-pelajar dah boleh masuk ke UTM. Itu dia punya target lah. Tapi kita tak tahu keadaan pandemik ni. Sekarang ni naik lagi 3 digit. 800. Dulu dah tinggal 1 digit case. Tapi sekarang ni dah meningkat balik semula. Jadi mungkin itu prosesnya lah. Kita tak pasti setakat mana. Mudah-mudahan by Januari 2021 semua dah boleh masuk ke UTM dan boleh berkuliah macam biasa. Kalau tak kuliah dalam online ni, duduk dalam bilik, tak berkembang otak. Jadi kita kalau kuliah tu secara fizikal tu lain dia punya perasaan, dia punya perasaan dia lain. Jadi kita doalah sama-sama supaya Januari itu semua boleh balik dan mengikut kelas secara fizikal macam biasa, macam sebelumnya. So itu yang kita dapat sebutkanlah berkenaan dengan perkuliahan kita. Dan yang kedua berkenaan dengan kelas kita. Saya kalau ikut kelas fizikal tu biasanya 2 jam. 2 jam kita punya perjumpaan. Tapi ini saya cubalah. Kalau tak tahu macam mana you gunakan. Adakah you menggunakan data plan ataupun you guna Unify di rumah. Saya pun tak pasti. So kita cuba yang terbaik. Kalau you perhatikan UTM ada memberikan bantuan data internet untuk pelajar-pelajar. Jadi nanti you semaklah dalam website tu, website School of Education dan juga Fakulti Social Science dan Kemanusiaan. So you semak di situ. Sebenarnya ada ditawarkan bantuan data internet untuk pelajar-pelajar yang memerlukan, especially kumpulan B40 dan ke bawah. So kalau yang bukan B40 orang kaya-kaya ni mungkin tak dapat, dia tak bagi. Sebab mungkin di rumah dia menggunakan Unify yang unlimited. So maknanya tak ada isu dari segi data. Jadi itulah dia. Okey, itu beberapa perkara yang saya nak cuba highlight. Dan yang ketiga, jangan lupa SOP dalam hidup sehari-hari, dia punya SOP. Jangan lupa, kadang-kadang kita ni terlupa. Cuma kita cuba yang terbaik supaya sentiasa mematuhi SOP. Ni norma baru kehidupan sekarang ni. Bukan, kalau boleh jangan berterusan.
Sekarang ni baru kita tahu betapa penatnya memakai face mask. Sepanjang ni kita tengok doktor je yang pakai face mask. Nurse, jururawat pakai face mask. Sekarang ni kita baru tahu face mask ni pakai letih. Nak bernapas pun susah. Jadi itulah dia yang kita perlu amalkan untuk dalam tempoh masa yang terdekat ini. Jadi kalau pergi ke mana-mana jangan lupa jaga jarak, di keep distance and amalkan cara hidup yang sehat, sentiasa jaga kebersihan dan sebagainya. So itu mungkin satu daripada kaedahnya lah yang dicadangkan. Sebab kita tak tahu virus tu di mana. Di mana-mana kita pun tak tahu. Kalau nampak virus tu macam basikal itu senang. Kita nampak kita boleh elak. Ini kita tak tahu di mana. So jadi itulah dia SOP yang dicadangkan itu. Dia punya permasalahannya kita tak tahu di mana. Jadi dengan cara kita menjaga SOP itu, at least kita dapat mengurangkan risiko lah. Kalau nak kena tu dia kena. Tapi kalau kena ni, sebenarnya saya pernah mengalami masalah ni. Pada satu ketika saya datang ke majlis perkahwinan dan dalam majlis perkahwinan tersebut pengantin laki-lakinya positif COVID-19. Jadi ibu bapa, keluarga semualah untuk buat test, swab test, dan pada ketika itu saya sendiri pun terpaksalah buat swab test kerana majlis yang saya hadiri itu pengantin laki-lakinya positif. Jadi selepas majlis perkahwinan tu saya jalan ke kiri, jalan ke sana macam biasalah hidup sehari-hari, jumpa kawan-kawan, makan di sana, datang ke office, kita tak tahu apa yang kita punya risiko tu. Jadi bila dapat tahu positif, jadi yang peningnya tu bukan saya kena masuk hospital kalau saya pun positif. Yang paling saya risau adalah orang-orang yang di mana saya berinteraksi. Okay. Yang itu yang kita risau. Jadi office semua kena lock, nak kena test semua. Itulah dia risiko dia. Kalau satu macam saya saja kena masuk hospital tak ada masalah. Satu orang saja. Ini nak kena test semua. Habis satu office dan tempat-tempat di mana saya pergi. Itu dia punya risiko lah. So, jadi saya ingatkan balik lagi sekali. So, jaga diri, jaga SOP. Kita harap tahun 2021 ini kita dapat kembali seperti asal lah. Mudah-mudahan. Kalau tak dapat pergi luar negara ke, at least dalam negara kita kembali kepada seperti yang asal. Okay. Alright, now tadi ada yang maklumkan, ada yang belum register. So jadi again saya ingatkan yang mana-mana berkaitan dengan registration ni tolong selesaikan betul-betul supaya daftar kursus yang betul, section yang betul. Ini biasa berlaku. Right? Dan selepas ni kalau katakanlah data anda terbatas ataupun terhad, you nak off video, tak ada masalah. Okay? Saya pun dah tengok sikit-sikit mukanya ni. Bagi yang belum, nanti pun buka dia punya video. Siapa yang belum buka video, cuba buka dulu video, share dulu videonya biar saya tengok dulu. Kalau yang dah, then boleh off lah. Mungkin nak mengurangkan bebanan data itu. Okey, tadi siapa tadi yang saya nampak dia driving? Nurul Syahira tadi tu ya. Masih memandu lagi ke? Alright, jangan memandu ya. Ini bila online ni jangan memandu. So berhenti dulu di kedai ke mana ke supaya di tempat yang selamat dan lepas itu nanti sambunglah. Okey. Alright, bagi yang ada masalah untuk on video, mungkin dia ada isu dari segi internet connection. Kadang-kadang tak berapa strong, so sebab tu dia kadang-kadang dia ada masalah. Tapi tak apalah. Kalau nanti kelas yang akan datang, kita cuba lagi.
Alright. Jadi sesiapa yang nak off video sekarang ni pun okey, tak ada masalah. Okey, kita tengok satu-satu. Mula-mula saya nak share you berkenaan dengan course information. Course information. Ini kursus kita lah, kursus kita. And saya share screen ni supaya dia besar sikit, dan kalau share content tu nanti dia jadi kecil sikit. Alright, nah untuk kursus ni, ini dia punya course information. Jadi kalau kita boleh share kat sini supaya kita jelas apa kita punya expectation dalam kajian, dalam kursus ini. Jadi kita kena pastikan sini kodenya SHPP 3042, section 3. Inilah dia punya target, okay, supaya kita dapat faham. Macam tadi saya kata, kursus ini cuba nak mendedahkan pelajar kepada ilmu penyelidikan dalam pendidikan, metodologi penyelidikan dalam pendidikan. So jadi itulah kita punya target at the end kalau kita tengok daripada sinopsis yang ada di sini. Dan berkenaan dengan PSM nanti, itu merupakan aplikasinya lah. Selepas kita dapat tahu sikit-sikit macam mana nak buat penyelidikan, bila kita buat PSM, so at least kita ada sedikit idea dan pengetahuan macam mana nak buat. Tak adalah zero. Nanti jumpa supervisor pula yang pening macam mana nak buat ni. Okay, so itu dia punya ni. And kita ada beberapa section, section lain ni kalau saya tak silap sekarang ni ada 4 section akan diajak oleh saya, Dr. Akil dan Dr. Ibnatul Jalilah. Okay. Nah ini dia punya apa nama tu, nama-nama pensyarah. Okay, nama-nama pensyarah. Dan penyelaras kursus ini adalah Profesor Madya Dr. Muzamil. Kontaknya semua ada di sini. So kalau diperlukan, so boleh digunakan lah. Now, dari kursus ini, apa yang kita target, ni yang macam saya sebut tadi, kita expect that inilah dia hasil pembelajaran yang kita harap di akhir pembelajaran pelajar-pelajar boleh capai. Pelajar-pelajar boleh capai. Macam contohnya yang pertama, construct an understanding of the method for conducting systematic literature review. Systematic literature review. So ini satu daripadanya. And then analyze the relevant approach and research design in educational research. Ini pun sama, nanti saya sebutkan dengan tugasan yang perlu diselesaikan lah. Then number 3, learning outcome yang ketiga, analyze the research data regarding fundamental issues in educational research. Ini berkaitan dengan data analysis. Dan yang keempat, presenting the issue of educational research in a critical way. So ada aktiviti pembentangan iaitu presentation. So jadi yang sebelah kanan ni dia punya assessment lah. Kita akan ada 3 jenis assessment. Yang pertama proposal, research proposal. Yang kedua kita ada data analysis interpretation, data analysis and interpretation. So ini tugasan yang kedua. Dan tugasan yang ketiga presentation. Presentation berkenaan dengan data analysis. Okay, data analysis. Now, itu tugasan. Nanti kita masuk bahagian penilaian pentaksiran tu nanti bahagian di bawah-bawah ni. Okey, kalau kita tengok topik ni, ini topik dia antara topik yang akan kita bincangkan selama 14 minggu. Perkara-perkara berkaitan dengan penyelidikan. Apa yang kita perlu tahu, antaranya macam yang disenaraikan di sini.
literature review. Ini activity literature review. Apa yang kita boleh faham berkenaan dengan literature review? Macam mana nak buat? Apa kelebihan? Apa kepentingan literature review dalam penyelidikan? So itu antara isu yang akan kita bincangkan dalam topik ini. Kemudian kita ada research formulation. Dari pengalaman saya menyelia pelajar ni dalam membuat research, satu daripada permasalahan yang dihadapi oleh pelajar adalah memformulasikan permasalahan. Dia kadang-kadang dia menghadapi masalah macam mana nak formulate problem itu kepada satu permasalahan yang boleh dilaksanakan. Jadi beberapa perkara yang akan kita sentuh di sini. Pertama, kita juga akan sentuh berkenaan dengan pernyataan masalah. Pernyataan masalah. Kemudian kita akan discuss juga berkenaan dengan objektif, kajian, and then kita juga akan menyentuh berkenaan dengan persoalan kajian. Itu antara proses macam mana kita nak faham proses memformulasikan kajian kita. Okay. And then tajuk seterusnya berkaitan dengan theoretical framework dan conceptual framework. So ini pun sama. Macam mana kita nak faham apa makna theoretical framework dan conceptual framework dalam penyelidikan. Kadang-kadang kita pun nak tahu juga kenapa kita perlu ada theoretical framework, kenapa kita perlu ada conceptual framework dalam kita punya kajian, dan kenapa kita tak perlu. Itu pun antaranya lah yang akan kita cuba bincangkan supaya kita dapat faham. Selepas itu kita masuk bahagian metodologi secara spesifik, iaitu macam mana proses kajian itu akan dilaksanakan. Itu dia punya bahagian metodologi kajian lah. Pertama, kita akan cuba discuss berkenaan dengan reka bentuk, research design ataupun reka bentuk kajian. So dalam reka bentuk ni kita akan cuba discuss, kita akan cuba berkongsi maklumat berkenaan dengan 3 reka bentuk, at least 3 reka bentuk yang umum, iaitu reka bentuk kuantitatif, yang kedua reka bentuk kualitatif, dan yang ketiga reka bentuk gabungan, kajian gabungan. Nanti kita akan terangkan betul-betul lah. Okey, selepas habis reka bentuk tu, kita juga akan membincangkan tajuk seterusnya, iaitu population dan persampelan, populasi dan persampelan. Jadi dalam tajuk ni kita akan bincangkan berkenaan dengan populasi, and then daripada populasi itu kenapa kita perlu buat persampelan, apa makna persampelan tersebut. Di sini kita akan cuba juga share berkenaan dengan jenis-jenis persampelan. Okay? Ini antara yang sangat penting, sangat penting. Lepas itu, kita bercerita tentang instrumen. Tadi kita dah cerita tentang persampelan, kita teruskan dengan instrumen. Jadi di bawah tajuk instrumen ni, kita ada instrumentation yang kita discuss ini ada 2, iaitu quantitative instrument dan juga qualitative instrument. Quantitative instrument dan qualitative instrument. So ada 2 kita akan bincang di situ, iaitu instrumen ataupun alat kajian kuantitatif dan satu lagi alat kajian kualitatif. Right? So kita dalam topik ni kita akan discuss lah macam mana kita perlu faham dari segi macam mana nak sediakan instrumen, macam mana kita nak bangunkan instrumen. Adakah kita bangunkan instrumen sendiri ataupun kita ambil orang punya and then kita modify, ataupun kita ambil orang punya and then kita terjemah. And then selepas itu
apa yang perlu dibuat, iaitu proses pengesahan, validation. So, apa yang perlu dibuat? Kenapa kita perlu buat validation? Itulah antara topik-topik yang akan dibincangkan dalam instrumentation, dalam instrumen penyelidikan. Kemudian, kita juga akan sentuh berkenaan dengan proses pengumpulan data. Proses pengumpulan data. Ini pun sama, perlu difahami. Contohnya kalau macam kita punya PSM kan, PSM tu, satu daripada keperluan asas yang perlu kita faham adalah kita, katakanlah kita akan membuat penyelidikan di sekolah, melibatkan pelajar-pelajar di sekolah. So, jadi satu syarat pertama yang perlu kita lalui adalah memohon kebenaran, kebenaran untuk buat kajian di sekolah, melibatkan pelajar sekolah. Kebenaran pertama adalah daripada EPRD, itu satu satu badan yang menguruskan penyelidikan satu Malaysia. So, jadi kita akan mohon ke situ, EPRD itu, untuk mohon kebenaran. So, kita kena nyatakanlah apa benda kita punya penyelidikan dan sebagainya sebelum mereka boleh memberikan kebenaran. Nak buat di mana, siapa yang terlibat, sekolah mana dan sebagainya. So, bila dah dapat surat tu, barulah kita boleh buat kajian di sekolah. Kalau tak boleh. Nanti jadi illegal. If anything happen, so jadi ada masalah lah. And then seterusnya kita akan bincang tentang analisis data. Analisis data ini ada dua juga, kuantitatif, kualitatif, dan kalau tu kita akan masukkan juga macam mana kalau kita menggunakan kaedah gabungan antara kuantitatif dan kualitatif ini, macam mana data itu perlu dianalisis. And then finally kita akan cerita sedikit berkenaan dengan laporan akhir, ataupun nanti kita sentuh juga macam mana nak menghasilkan proposal. Okey, sampai situ ada yang nak tanya? Silakan. Ada yang nak tanya? Setakat ni okey? Sambil-sambil fikirlah apa benda yang nak dianu. Kalau tak ada, saya teruskan lagi. Okey, ini dia punya tugasan. Dia punya tugasan yang perlu dibuat. Dia perlu dibuat. So, jadi kalau you perhatikan dekat sini, tugasan tu macam saya kata tadi ada tiga. Ada tiga and yang perlu diselesaikan. Ini kita tidak ada exam, kita tidak ada final exam. So, tugasan ini perlu diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan. Ini saya terus buka kepada tugasan lah. Ini tugasan. Okay. Ini tugasan yang perlu diselesaikan. Kita ada tiga. Tugasan yang pertama iaitu proposal penyelidikan. Ini markahnya 40%. Sangat besar markahnya 40%. Hampir separuh markah datang daripada sini. Okay. Jadi kena pastikanlah. Kena pastikan you dapat menghasilkan satu proposal yang proposal penyelidikan yang mempunyai yang memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan. Okey, kalau you perhatikan kat sini, ni saya dah upload dalam e-learning. Mungkin siapa yang dah tengok, dia dah dapat tengoklah. Pelajar dikehendaki menghasilkan satu proposal penyelidikan ringkas secara individu. Okey, ini sebenarnya sama ada individu ataupun kumpulan. Nanti saya akan discuss dengan penyelaras. Kalau dalam kumpulan, so nanti saya akan maklumkanlah perlu dibuat dalam kumpulan. Kalau dalam individu, so kita akan terus kekal secara individu. Alright? So nanti saya akan update dari semasa ke semasa. Alright, pada peringkat awal, pelajar perlu mengenal pasti permasalahan dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan iaitu pembelajaran dan pengajaran di sekolah. So, ini dah pergi latihan mengajar. Sem depan pergi latihan mengajar kan? Depan doktor. Okey, ini sebenarnya bagus untuk
untuk kita, bila kita dah mula semak tentang permasalahan dalam konteks pendidikan ni di sekolah, bila kita pergi latihan mengajar, at least kita dah ada idea, kita boleh anticipate apa yang berlaku di sekolah, and then mungkin kita boleh fikirkan apakah tindakan ataupun action yang perlu kita ambil dalam hal menguruskan permasalahan tersebut. Jadi dari segi pemilihan ni terserah kita open kepada semua pelajar, as long dia berkaitan dengan masalah ataupun isu pengajaran pembelajaran di sekolah. Tak kisahlah dalam apa saja. You nak tengok dari segi motivasi, you nak tengok dari segi kemahiran guru, you nak tengok dari segi kemahiran pelajar, nak tengok dari segi pencapaian pelajar, nak tengok dari segi sikap pelajar, nak tengok dari segi motivasi pelajar, nak tengok dari segi tingkah laku pelajar. Terlalu banyak konteks pendidikan tersebut. So you boleh pilih mana-mana. Jangan pilih banyak-banyak lah, pilih satu saja. Katakanlah you pilih tingkah laku pelajar dan semasa belajar di sekolah. So you ambil itu saja, tingkah laku. And then you explore tentang tingkah laku pelajar. Ada tingkah laku yang positif, ada tingkah laku yang negatif. Dalam tingkah laku itu sendiri boleh dipecahkan lagi kepada perkara-perkara yang lebih kecil. So sekarang ni dah mula fikirkanlah apa benda dia. And then setelah itu, pelajar perlu meneroka kajian-kajian lepas berkenaan dengan masalah yang telah dipilih sekurang-kurangnya 10 kajian, 10 kajian lepas. Okay? You kena carilah artikel ke ataupun tesis ke, right? Berkenaan dengan permasalahan yang you minat tadi tu. Kalau saya kata tadi tingkah laku, so carilah kajian-kajian lepas yang mengkaji tentang tingkah laku pelajar. Jadi you kena ada 10 kajian lepas. 10 kajian lepas. Tak kisahlah artikel ke, tesis ke, 10 kajian lepas. Syaratnya, pastikan dapatan-dapatan kajian lepas itu dalam lingkungan 7 tahun terakhir. Maknanya 2013. 2013 dan ke atas. 2013, 2014, 2015, 16, 17, 19 dan 2020. So 7 tahun terakhir. Jangan cari yang artikel yang terlalu lama. 2010, 2007. Itu. Jadi sekarang ni kita nak praktis, nak cari artikel yang terkini. Saya set kat di sini 7 tahun terakhir. Okay. And then setelah dikumpulkan, buat analisis perbandingan antara dapatan-dapatan kajian tersebut untuk mencari konteks. Ini nanti saya share macam mana nak buat ni. Dia punya ni. Sekejap. Saya cuba cari ni. Okey, ini dia punya contoh yang boleh kita gunakan jadual ni. Nanti saya share dengan you lah jadual ni. Kita buat dalam Word, buatlah macam ni untuk belajar memudahkan kita mencari. Katakanlah sini, ini nanti saya share. Saya cuma cerita saja. Ini senarai artikel tersebut. Tadi saya minta 10, so 10 lah. Ada 10 lah. Ada 10 kolom ni barisan di sini. Katalah ini nama penyelidiknya siapa. Tuliskan pada kolom 1 ni, nama penyelidiknya. Kemudian tahun terbitnya bila. Okay, tahun terbitnya bila. Tajuk kajian, apa tajuk kajian yang dibuat. And then apa reka bentuk yang dibuat ni. And then populasi yang dan persampelan yang digunakan, instrumen yang digunakan, and then dapatan kajian, apa yang mereka dapat. Dapatan kajian ni, kalau you tengok artikel ataupun tesis, tak adalah you perlu baca sampai habis, tak perlu sampai habis. You pergi tengok dalam bahagian abstrak. Abstrak tu sudah menjelaskan dia punya dapatan kajian. So jadi baca abstraknya, then tuliskan dapatan kajian. So 1, 2, 3 sampailah 10. And then sedikit analisis di sini. Pun sama, nanti kita akan bincang sama-sama macam mana nak buat analisis ringkas ini.
Jadi daripada 10 tadi, kita bincangkan dia punya analisis di sini. Ini table yang mungkin boleh membantulah. Okey. Rumuskan hasil analisis ini yang tadi yang saya kata dalam bentuk variabel. Okey. Selepas itu senaraikan objektif dan persoalan kajian berkaitan dengan masalah yang ingin dikaji. Right? And then cadangkan kaedah atau reka bentuk kajian yang sesuai yang ingin digunakan untuk kajian tersebut. And then buat sedikit justifikasi kenapa kaedah tersebut sesuai digunakan. Serahan tugas perlu dilakukan selewat-lewatnya minggu ke-8. Minggu ke-8. Itu dia punya syarat ni semudah saja ya. Nah, ini format penulisan proposal tersebut. Jadi dia bukan chapter 1 ataupun bab 1, bab 2, bab 3, tapi inilah dia. Dia pakai numbering macam ni saja. 1.0, 2.0 dan seterusnya. Jadi untuk 1.0 cerita pengenalan, memperkenalkan kepada permasalahan yang ingin dikaji. Kemudian 2.0 latar belakang masalah. Ini dia. Apa nama tu dia punya daripada table yang tadi yang saya tunjukkan tu. Daripada analisis ni, daripada analisis kajian-kajian lepas ni, dia di apa nama tu tuliskan pada bahagian 2.0. Lepas itu, dari segi pernyataan masalah, rumusan masalah, ini sebenarnya yang kita kata tadi. Problem formulation. Ini dia tadi yang kita sebut topiknya. Problem formulation. Ni minggu ke-4 ni. Problem formulation. Inilah yang kita akan discuss and then akan digunakan pada bahagian 3.0, 3.0, 4.0, 5.0. Selepas itu 6.0 reka bentuk kajian. Ni reka bentuk kajian ni lah dia. Research design ni yang kita discuss ni. Satu tentang kuantitatif ataupun kualitatif ataupun kaedah gabungan. Kemudian sedikit berkenaan dengan populasi dan persampulan, siapa kita punya subjek kajian. And then instrumen yang kita akan gunakan, instrumen yang akan kita gunakan dalam kajian berkenaan. Nombor 7.0 senarai rujukan. Ini kita tinggal senaraikanlah. Mana-mana rujukan yang kita guna dalam sini kita senaraikan. Jangan tak senaraikan. Ini bercerita tentang etik, etik. Jadi mana yang kita gunakan, so kita senaraikan. Jadi jangan kita lupa. Kadang-kadang kita lupa nak senaraikan. Jadi kita kena semak betul-betul lah. And then 8.0 appendix. Appendix ni terserah. Kalau tak ada, tak apa. Kalau ada, silakan. Ini pun sama. Itu tugasan 1. Right? Total muka surat yang kita cadang 15 hingga 20 muka surat. Saya pun ada tuliskan dekat sini di hujungnya tu ada cadangan muka surat. Pengenalan kita expect 2 muka surat lah. And latar belakang masalah 5 muka surat. And then 3.0 2 muka surat. Yang ini objektif dan persoalan ni setengah-setengah. Setengah-setengah muka surat. And then finally reka bentuk kajian yang dicadangkan itu 5 muka surat. So ini sebagai gambaran sajalah. So targetnya 15 hingga 20 muka surat. Jadi jangan kurang, jangan lebih. Kalau lebih ni nanti kadang-kadang maklumat yang diperlukan itu dah cukup, tapi kita masukkan maklumat-maklumat tambahan yang tak diperlukan dalam penulisan tugasan ni. So jadi nanti buang masa dan tidak dinilai. Okay. Alright, sebelum kita cerita tugasan 2 ni, ada yang nak tanya, silakan. Saya nak tanya, doktor rekod tak kelas hari ni? Ada rekod. Okay. Sebab ada kawan dia tak, connection dia lost. Jadi dia tak dapat apa yang doktor sampaikan. Okay, alright. Terima kasih. Saya cubalah setiap sesi kita rekodkan. And then cuma rekod ni dia lambat sedikit lah untuk di upload sebab dia akan selesai upload tu dalam saya punya sistem
at least 24 jam, 24 jam. Mungkin hari kedua baru saya boleh upload dalam e-learning. Okay. Saya punya jangkaan mudahlah. Macam saya kata, you all semua dah besar-besar. Jadi saya assume semuanya mempunyai alasan yang betul. Kalau contohnya tak dapat nak ikut kelas kerana masalah capaian internet. Okay. Itulah yang saya masukkan. Jadi bukan kerana tak dah ikut kelas. Jadi jangan jadikan alasan. Kadang-kadang sengaja tak nak datang kelas, tak nak ikut kelas. Tapi bagi alasan lain tak ada. Ni bukan kelas ni lah. Ini kelas lain. Saya pernah macam tu juga. Padahal dia line dia bagus. Tapi dia malah nak ikut kelas, dia tak ikut kelas. Itu kelemahan online lah. Kadang-kadang kita on dalam kelas tu tapi kita tak ada kat situ pun. Kita pusing sana pusing sini. Saya punya pandangan bukan masalah datang tak datang tu. Tapi nanti dari segi penguasaan kefahaman dan kemahiran subjek ini. Kalau tak nanti banyak yang tak tahu. Alright, ada yang nak tanya tentang tugasan 1 sebelum kita pergi kepada tugasan 2? Okey, kalau tak ada masih fikir-fikir lagi, kita teruskan dengan tugasan yang kedua. Tugasan yang kedua ni, laporan analisis data simulasi. Markahnya 30% pun sama, markahnya sangat besar. Kalau kita tidak ikut betul-betul dan kita akan banyak kehilangan markah. Jadi kita ada 14 minggu, so gunakanlah waktu yang sebaiknya untuk berkomunikasi dan memenuhi keperluan proses pembelajaran ini. Jadi kalau katakanlah you nak buat draft, then you nak share dengan saya untuk saya semak adakah apa yang you cadangkan ataupun draft yang you buat ni betul seperti apa yang dikehendaki dalam kursus ini. So mungkin you boleh buatlah. Either you share dalam email ataupun dalam WhatsApp group. Itu pun boleh kita buatlah. Now, tugasan yang kedua, 30% laporan analisis data simulasi. Nah, pelajar dikehendaki menghasilkan satu laporan penulisan berkenaan dengan simulasi analisis data. So, jadi, berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam tugasan 1. Inilah dia. Tugasan ni tadi, proposal. Dia sebenarnya, tugasan ni 1, 2 dan 3 ni semuanya berkait. Kalau you buat tugasan 1-nya cincai, tak betul, dia akan menjejaskan tugasan 2. Simple je. Kalau tugasan 1-nya bagus, dia akan mempunyai peluang untuk mempunyai tugasan 2 yang bagus juga. Itu dia punya kelebihan struktur tugasan ni. 1, 2, 3 tu berkait. Kalau 1 tu kita dapat hasilkan yang terbaik, kita ada peluang untuk membuat tugasan yang 2 juga yang terbaik. Dan tugasan yang ketiga. Kalau tak baik yang pertama, dia akan menjangkit, berjangkit kepada tugasan 2 dan tugasan 3. Itu kita harap kita tak buat macam itulah. Jadi berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam tugasan 1, kita dikehendaki menghasilkan satu instrumen kajian ringkas. Tadi kita ada sebutkan berkenaan dengan instrumen. Apa instrumen yang akan kita gunakan, yang ingin kita gunakan. Kadang-kadang kita cadang di sini instrumen yang kita gunakan adalah soal selidik ataupun survey ataupun protokol interview. Instrumen yang kita akan gunakan. Jadi kita ambillah daripada sini. Kita ambil dan kita kembangkan di sini. Pada peringkat ini, dengan menggunakan instrumen yang tadi ni, instrumen yang di atas ni, yang kita dah cadang tadi dalam tugasan 1, instrumen ni, apa yang kita nak buat. Sekarang ni, saya cadangkan, okay,
Pengumpulan data boleh dilakukan di antara peserta kursus. Kita ada 43 orang. 43 orang. So, kita akan ada 43 instrumen. Right? Kita akan ada 43 instrumen. Jadi, daripada instrumen berkenaan, you kena pastikan macam gini. You kena give and take, kena share lah. Saya cadangkan macam itu. Kerana apa? Kalau 43 instrumen ni, apa nama tu, 43 instrumen yang kita ada 43 daripada 43 orang pelajar, setiap orang akan menjawab 43 instrumen. Okey? Ini yang saya masukkan. Pengumpulan data boleh dilakukan di antara everyone, katakanlah apa nama tu, Mastura, dia punya instrumen. So dia dah buat satu instrumen, dia share kepada 42 orang pelajar yang lain. Okay, minta tolong jawab. Okay, jawablah. 42 orang tadi tu jawab, and then pulangkan balik kepada Mastura. Kemudian Hakim pula, Hakim kata dia pun ada instrumen dia, dia pun edar kepada 42 yang lain. So jawablah. Jadi macam itulah dia ke semua 43 orang. Jadi kita akan menjawab 43 instrumen. Tapi tolak kita sendiri sebagai orang punya instrumen, orang yang punya instrumen tu, kita tak payah jawab lah. Takkan kita buat instrumen, kita jawab sendiri kan. So kita akan menjawab 42 instrumen. Boleh macam tu? Jadi tak payah nak pergi keluar-keluar, kita gunakan kawan-kawan kita dalam kelas saja. Okey, edarkan. Tapi kita kena jawab 42 instrumen. Saya punya cadangan macam inilah. Instrumen ni jangan panjang-panjang. Buat yang ringkas-ringkas tapi sebagai latihan. Sebagai latihan, jangan panjang-panjang. Soalannya pun jangan banyak-banyak. Jadi senang. Kalau ada 42 instrumen yang perlu dijawab pun, you jawab dalam masa yang singkat. Katakanlah ada 10 item ni, tap, habis. Tap, habis. Macam itulah. Tapi kalau kita buat instrumen tu, soal selidik ataupun protokol interview tu, soalannya katalah soal selidik itu soalannya sampai 60 soalan. You darab je lah 43, ni 42 soalan, berapa ratus soalan yang you kena jawab. Jadi tak payahlah sampai 60. Ataupun soal ni, dalam protokol interview ada 20 soalan. Interview punya protokol kan, kita bagi kepada orang untuk isi, tuliskan dia punya komen. Kalau ada 20 soalan, banyaknya nak komen tu kan. Macam itulah. So jadi buat yang ringkas-ringkas. So share dengan kawan-kawan dalam kelas. Setelah dikembalikan, masukkan data dalam sistem. Sistem analisis data. Okay. Apa-apa sistem analisis data boleh digunakan. Nanti kita akan sentuh juga penggunaan ini ya. Macam contohnya, sekejap ini satu contoh SPSS. SPSS yang apa nama tu yang boleh digunakan. Lambat pula ni SPSS yang nak keluar ni. Sekejap ni dia. SPSS ni you boleh download daripada website CICT, website CICT. Pergi situ, download SPSS. Tak kisahlah, ambil SPSS yang asas pun tak apa, yang lama-lama pun tak apa, asalkan you boleh download. Okay, tak perlu yang terkini pun sebab kita nak praktis. Macam ini kan, data view, variable view, nanti kita belajar sikit. Mungkin ada yang dah belajar pun. Jadi untuk kegunaan ni kita tak payah ambil yang terkini punya version. Okay, so itu dia. Bila dah masukkan data, tak kisahlah nak guna SPSS ke ataupun nak guna Access ke, nak guna Excel ke, mana-mana yang boleh, tak ada masalah. Dah masukkan data tu, buat analisis data. Analisis berdasarkan objektif dan persoalan kajian yang telah dikemukakan dalam bab 1. Inilah. Ini tadi ni kan. Kita dah set ni. Kan dengan data itu kita analyse berdasarkan dengan objektif yang kita nak. Katakanlah contoh sini, nak tengok berapa peratus contohnya.
berapa peratus yang setuju. So, ni katalah soalan satu, berapa peratus yang setuju berkenaan dengan ini. So, inilah dia. You buatkan analisis data. Jadi, kita gunakan itu sebagai data simulasi. 42 respon daripada kawan-kawan itu sebagai data simulasi. Laporkan hasil analisis data dalam bentuk peratus, kekerapan ataupun min. Ambil yang simple-simple sajalah. Tak payahlah korelasi apa semua tu. Nanti kita sebut juga tentang korelasi dan sebagainya. Tapi kita dalam untuk tugasan ni, kita ambil yang simple-simple saja. Okay. Paparan dalam bentuk raja, jadual perlu disertakan dengan analisis penerangan. Jangan letak table je. Analisisnya ini, lepas tu taruh lagi tanpa ada penerangan. Mesti ada penerangan. Apa makna data tersebut. Di akhir laporan, kemukakan kesimpulan apakah dapatan yang diperolehi. Apakah dapatan yang diperolehi. Okay. Format laporan yang dicadangkan, macam tadilah, bagi je poin 1.0 pengenalan. Pengenalan tadi, mungkin boleh ambil kat sini, pengenalan tentang kajian tentang apa. Kemudian, apa objektif dan persoalan yang ingin dikaji. Ambil dari sini, tarik, bawa masuk, turun sini. Turun di sini. Kemudian, proses pengumpulan data. Proses pengumpulan data. Ini sebutlah apa instrumen yang digunakan, macam mana dikumpulkan. Kemudian, apakah ada kebenaran ke, kalau ada, kalau tak ada tak payah. Kalau ini pun kan kepada kawan-kawan. And then prosedur memasukkan data, poin ke berapa ni? 1.20, 2.0, 3.0, 4.0. 4.0 prosedur memasukkan data. So disebutkanlah data dianalisis menggunakan apa. Okay, menggunakan apa. And then paparkan data itu. Laporkan analisis data. Okay, laporkan analisis data yang 5.0. And then finally, dia punya kesimpulan ataupun rumusan. Jadi penyerahan tugasan perlu dilakukan selewat-lewatnya minggu ke-10. Minggu ke-10. So, itu dia punya tempoh yang diberikan lah, ada 10 minggu. So, dah boleh start off lah. Jadi kerana apa? Sebab you ada subjek-subjek lain kan. Subjek lain, kursus lain pun ada tugasan. So jadi dah kena buat satu perancangan lah. Macam mana nak menyelesaikan tugasan-tugasan tersebut. Panjang laporan sekitar 15 hingga 20 muka surat. Right? 15 hingga 20 muka surat. So tak ada masalah lah. Okey, ada soalan berkenaan dengan tugasan 2. Sebelum kita pergi tugasan 3. Doktor, saya ada soalan untuk tugasan 1. Silakan Azrin. Saya nak tanya, kan kita kena buat analisis permasalahan pendidikan dekat sekolah kan, konteks. Okay. And then 10 kajian yang lepas tu diambil daripada kajian di dalam negara ke atau dalam konteks luar negara pun boleh juga. Sebab boleh. Contoh ada dalam Indonesia. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi sebenarnya kalau dalam sini kan, contohnya macam ni kan. Kalau katakanlah ada dapat daripada luar negara, dapat daripada dalam negara kan. Sebenarnya kita nak belajar tentang macam mana nak menganalisis literature. Kalau katakanlah you dapat 3 daripada luar negara, 3 daripada dalam negara, dan luar negara itu pula nanti kalau katakanlah you dapat 5 daripada dalam negara, 5 daripada luar negara, okay? You terangkan di sini kan. Jadi dalam salah satu daripada analisis yang mungkin boleh dibuat adalah perbandingan antara dapatan dalam negara dan luar negara. Itu satu analisis tambahan lah yang boleh kita buat. Perbandingan antara dapatan kajian di luar negara dan di dalam negara. So macam mana keadaannya, permasalahan tersebut di dalam negara dengan luar negara. Apa yang berbeza. Jadi untuk menerangkan apa yang berbeza, mungkin kita boleh gunakan daripada sinilah. Instrumen yang digunakan, populasi dan persampelan. Sebab dia berbeza. Mungkin kalau luar negara kan dia dari segi budaya, dari segi kebiasaan, sistem persekolahan yang berbeza dan sebagainya. Okay? Right, good question.
Terima kasih, Ustaz. Alright. Ada yang lain? Ni nanti kita sama-sama buat lah ya. Tapi cuma you kena inilah. Kena sentiasa berkomunikasi supaya kita dapat discuss dengan lebih jelas. Alright. Itu tugasan 2. Tugasan 2 ada tak? Okey ya. Nampak dia sebenarnya kesinambungan daripada tugasan ni. Cuma sini kita propose. Yang sini kita cuba buat simulasi dengan menggunakan data kawan-kawan kita. So kena sedialah ya 42 instrumen. Jadi mungkin apa nama kalau nanti jumlah itemnya banyak, penatlah kita nak menjawab. Tapi kita buat yang simple-simple saja sebagai latihan. Sebagai latihan. Okey, minggu ke-10. Ni Nurul Syahirah ni kenapa? Kejap keluar, kejap masuk ni kenapa? Sekejap masuk, sekejap left, sekejap keluar. Aduh, yai. Alright, tak apalah. Cuba kita ni kekal dalam perbincangan ni supaya nanti sebab kadang-kadang apa nama tu, kita bila dengar recording tu okey, tak ada masalah. Tapi kalau kita dengar live macam gini, mungkin kita ada ruang untuk bertanya langsung lah. Kalau recording tu kita kena simpan soalan tu untuk pertemuan yang akan datang. Itu dia satu daripada kekurangannya lah. Okey, ada tugasan 2. Kalau tak ada, kita terus ke tugasan 3. Okey, tugasan 3, rakaman video pembentangan. Ni video pembentangan ni 30%. 30%. Besar juga pembentangan dia tu. 30%. Supaya kita dapat membuat satu sesi pembentangan dengan baik. Berdasarkan tugasan 2, buat satu rakaman video pembentangan hasil dapatan kajian simulasi yang telah dilakukan. So inilah dia. Antaranya yang perlu dibentangkan dalam video pembentangan ni. Buat rakaman, inilah dia. Slide, beberapa slide. Terserahlah. Slide tu dibuat dalam bentuk PowerPoint. Slide 1, slide 2. Mungkin kalau sini ni slide 1 tentang pengenalan. Slide 2 tentang objektif dan persoalan yang ingin dikaji. Slide 3 proses pengumpulan data. Slide 4 apa nama tu, proses penggunaan data. Ini apa nama tu, memasukkan data. Slide yang kelima laporan analisis data dan slide yang keenam tentang kesimpulan daripada kajian yang dilakukan. Gunakan buat PowerPoint, tengoklah kreativiti masing-masing. Belajar, mungkin you boleh semak, you boleh Google macam mana nak menghasilkan PowerPoint presentation yang baik. So macam-macam you boleh Google, you boleh cari. And then penyerahan tugasan perlu dilakukan selewat-lewatnya minggu ke-12. Minggu ke-12. Dan durasi ataupun tempoh rakaman video kita suggest 3 hingga 5 minit. Jangan panjang-panjang. 3 hingga 5 minit. Itu pun dah memadai. Right? So you bentangkanlah tadi ni. Poin-poin yang saya sebutkan tadi ada 6 slides tu. So bentangkan dalam tempoh 3 hingga 5 minit. Bentang. Ya, biasalah macam mana kita buat presentation. Siap dengan penerangan dan sebagainya. Cuma ruginya di sini adalah kita tidak ada ruang untuk sesi soal jawab. Kalau dalam kelas tu kita bentang, adalah sesi soal jawab. Kita boleh tanya, kawan boleh tanya, kita boleh jawab. Macam tu. Tapi ni kita tak ada ruang. Jadi itulah dia tugasannya. Kalau you perhatikan ada 3 tugasan yang ketiga-tiganya adalah saling berkait. Tugasan 1 kena hantar selewat-lewatnya minggu 8. Tugasan 2 selewat-lewatnya minggu 10 dan tugasan 3 selewat-lewatnya minggu ke-12. Minggu ke-12. Saya dah sediakan platform tu. Platform untuk submission tu. Sebenarnya saya dah bukakan platform tu untuk dihantar. Sekarang ni kelas semua online, jadi
seluruh UTM apa nama tu kelas online dalam masa yang sama. Sekarang ni beribu kelas dijalankan seluruh UTM. Itulah dia jadinya internet pun jadi slow. Sekejap, saya cuba tunjukkan. Sambil tu kalau ada yang nak tanya silakan. Assalamualaikum Doktor. Ya, silakan. Kod QR untuk kelas tak ada ke Doktor? Saya belum upload lagi, saya belum buat lagi QR code tu. Nanti kalau dah ada saya share lah. Every session pada akhir kelas dan awal kelas tu kita cuba scan lah. Lagi satu Doktor, yang kan tadi Doktor ada tunjuk pasal software yang SPS tu SPSS. SPSS. Mm-mm. Dia punya fungsi dia sama macam Excel ke? Atau Dia kalau dari segi analisis statistik tu, kalau Excel tu dia boleh buat tapi fungsi dia bukanlah kata exactly the same, tapi cara kita memasukkan data itu agak berbeza sedikit lah. Yang macam saya tunjukkan tadi tu kan. Cara kita memasukkan data tu ada berbeza sedikit lah. Kalau Excel tu kan lain. Excel, kalau kita tengok Excel tu, dia pattern dia macam gini kan. Sheet by sheet dan sebagainya. And then macam mana kita analyze. Tapi kalau kita mahir menggunakan Excel, silakan, tak ada masalah. Ada pelajar saya, dia masukkan data gunakan Excel. Dia boleh buat guna Excel. Okay, it's fine, tak ada masalah. Sebab analisis Excel pun sebenarnya macam-macam dia boleh buat dekat sini. Dia punya data, dia punya ni apa semua, apa benda yang kita nak pun kita boleh buat. Right, saya punya suggestion, Excel ni biasanya dia datang dengan Office, Microsoft Office sekali. Cuma yang SPSS tu, itu yang kita kena download lah. Cuba buka web CICT untuk download SPSS. Tak kisahlah version mana pun, yang lama-lama, asalkan dia available, as long kita boleh guna. Okay? Boleh macam tu, Amirul? boleh. Terima kasih Doktor. Okay. Tak apalah, kita pelan-pelan tengok nanti ya. Okay. Mungkin dalam kelas ni ada yang pernah guna. Saya yakin ada yang pernah guna. Tapi nanti kita share sama-sama lah bagi yang pernah guna. Alright, itu tugasan. Kalau tak ada, saya nak masukkan sedikit berkenaan dengan ini. Nak tunjukkan yang ini. Okey, ini kelas kita punya apa nama? Kita punya section 3042. Ini pun saya dah masukkan sikit-sikit. Ini dia punya ni. Kita ada course information, kita ada assignment guidelines macam tadi yang saya tunjukkan. And then kita ada kajian pendidikan, right? Ini contoh-contoh yang saya dah cuba upload untuk you semak lah. Semuanya lambat ni. Tak apa tu. Nanti you klik lah ya. And then saya share juga ada sebuah buku. Kebetulan buku ni publishernya dia open dalam tempoh waktu yang pendek untuk sesiapa download buku ini secara percuma. Saya kebetulan pada masa tu saya ada. So saya dapatlah saya download. Tapi ini version ni pun dah lama. 2014. Dah 6 tahun yang lepas. 2014. But anyhow, buku ini sangat menarik dan boleh dijadikan sebagai panduan. Ini ada panduan tugasan. Ini Webex link kelas kita yang kita akan gunakan sepanjang semester. And then ni dia punya sedikit materials yang saya cuba nak discuss pada kelas yang akan datang, iaitu kaedah penyelidikan dalam pendidikan and then penyelidikan saintifik. Cubalah tengok dulu pelan-pelan maklumat-maklumat ni, nanti kelas yang akan datang kita dah ada sedikit idea lah apa benda yang kita akan bincangkan. Dan jangan lupa buku ni yang saya share ni sangat-sangat baik. Dan kita tak perlu beli pun, unless kalau kita nak beli yang version yang terkini, so boleh, tak ada masalah. Okay, so ini dia punya ni. And then platform yang saya dah sediakan, ni dia platform dia minggu ke 8 tadi tu.
muat naik proposal ringkas penyelidikan minggu 8, and then minggu 10 muat naik laporan analisis data. So you kena pastikanlah dalam tempoh ni you kena muat naik, and then finally muat naik video pembentangan. Di situ saya dah sebutkanlah bila kena bentang, bila kena muat naik dan sebagainya lah. Okay. Format file macam proposal ringkas dengan laporan analisis data ini dalam bentuk PDF. Yang ini saya cadangkan MP4 format, video MP4 format untuk lebih mudah lah. Okay, so saya dah buatkan platform, cuma pengisian yang lain-lain ni saya akan update from time to time lah. Okay, ada soalan? Kalau tak ada, kejap ya. Dok, Ya, sila. Dayang, silakan. Doktor saya ada soal. Yang tugasan 1 tu kan Okey. Maknanya tugas 1 sampai 3 tu semuanya individu lah kan? Saya macam saya kata, saya cuba discuss dengan penyelaras dulu. Kalau katakan tugasan itu perlu dibuat dalam kumpulan, maknanya tugasan 1, 2 2 dan 3 itu secara kumpulan lah. Kalau tak, maknanya secara individu. Right? Nanti saya akan update. Okay? Okey doktor. Boleh? Boleh Dayang? Alright. Yang lain-lain tak ada? Okey. Kalau tak ada, nanti saya akan upload dia punya material dan sebagainya tu, supaya nanti masing-masing dapat tengok lah, dapat tengok dan cuba semak. Saya punya suggestion, jangan lupa every time sebelum kelas tu dah buat bacaan dululah, supaya nanti kalau ada persoalan kita boleh tanya langsung. And then yang kedua, berkenaan dengan proses menyiapkan tugasan. Kalau ada draft yang nak share dengan saya sebelum diteruskan, sebelum dilaksanakan, so bolehlah you share dengan saya, tanya saya, dan untuk kepastian sama ada cadangan draft itu betul seperti yang ditetapkan, mengikut kriteria. Kadang-kadang kita buat, ada juga pelajar dia dengar macam ni, penerangan macam ni, dia terus buat tanpa berkongsi draft dengan pengajar dulu. Lepas tu dia terus submit. Itulah dia, bila dah submit tu nanti nak betulkan balik dah tak boleh. Jadi takutnya kalau betul kita punya ketugasan itu tepat seperti yang ditetapkan, okey, alhamdulillah tak ada masalah. Kita risau apa yang kita submit tu lari daripada seperti yang dikehendaki. Ni banyak kali berlaku. Sepanjang saya mengajar ni, pengalaman saya mengajar, dia tidak berbincang sepanjang menyiapkan tugasan, cuma dia hantar pada tarikh yang dihantar. Jadi kebetulan pada masa tu saya semak terus. Memang soalan tugasan yang dia buat tu terkeluar daripada yang ditetapkan, Jadi saya tak boleh buat apalah. Jadi tapi dia request kita ni kadang-kadang manusia ada buat silap, so kita bagi peluang juga. Cuma markahnya dah tak boleh dapat markah penuh lah. Kalau katakanlah masa ketika itu markah penuh yang dia boleh dapat adalah 20, tapi bila terlepas habis tempoh untuk pembetulan tu tak dapatlah 20, mungkin maksimum dia boleh dapat pun 15. Jadi rugi macam tu. Jadi silakan. Kalau you tanya saya lagi suka. Sebab tak banyak kerja yang saya kena buat. Semua terus buat pandai sendiri. Tapi itu tugas saya. Kalau you share draft, then saya akan berikan komen. Dan kalau hantar email, jangan lupa tajuk email itu tuliskan dengan betul apa kandungan email tersebut. Tuliskan dengan huruf besar.
and apa nama tu, section class SHPP 3042. Kalau tak nanti saya pun tak tahu sebab email ni masuk sangat banyak setiap hari jadi takut terlepas pandang. Okay, so ada soalan lain tak? Recording ini nanti saya akan upload dalam e-learning and then you boleh access lah. Mana sesiapa yang nak dengar semula silakan, pun tak ada masalah. Alright guys, ada soalan lain? Kalau tak ada, lagi satu sebelum saya lupa. WhatsApp group tu macam mana? Siapa ketua kelas ni? Belum ada lagi, Doktor. Cuba lantik seorang lah. WhatsApp group dah ada. Yang hari tu kan? Yang hari tu kan? Yang hari 3042 tu kan? Section 3. sebab bukan dengan ada dari grup tu. Tapi ni ada 40 je. Kalau ikut ni dalam ada 39. Maknanya ada lagi 3 orang yang tak masuk dalam sini. Nanti double check siapa yang tak ada dalam grup tu. Mungkin ada yang masalah dari segi section, dari segi apa tu, semua. So supaya semua ada dalam sinilah. So kita akan communicate dalam WhatsApp group ni Alright. Okay, kita WhatsApp group dah ada. Alright. Okay, ada lain? Kalau tak ada, saya rasa setakat tu dulu untuk kelas yang pertama ni. Mohon baca apa yang saya dah share dalam e-learning tu. Supaya nanti kelas yang berikutnya kita dah boleh discuss dengan lebih tepat. Saya cuba dapatkan tesis-tesis terdahulu. Tesis-tesis terdahulu dalam bentuk soft copy. Kalau ada, saya akan share untuk jadikan panduan. Since you daripada sains sukan, saya cuba akan tanya daripada pensyarah-pensyarah sains sukan yang mempunyai simpanan tesis dalam bentuk soft copy supaya semua dapat sedikit gambaran lah. Sebab nak masuk ke pusat sumber tak boleh nak masuk sekarang. Kalau tak boleh suruh pergi sebelah lab tu. Tapi sekarang ni tak boleh lagi. So nanti saya cuba tanyalah. Kalau ada, saya akan minta kebenaran untuk share dengan you all. Okay, so kalau tak ada, terima kasih banyak atas perhatian. Kalau ada masalah dari segi capaian internet apa semua tu yang berkaitan dengan proses pengajaran kita secara online ni, jangan lupa maklumkan kepada saya seberapa segera yang mungkin. Kalau tak boleh selesai lah. Kalau boleh selesai, tak ada masalah. Tapi janganlah sampai panjat pokok, panjat tiang untuk nak dapatkan internet jatuh pula nanti. Okay, tapi sekarang ni cuma kalau tak boleh. Kalau tak boleh selesai, contohnya di kawasan anda itu memang tak ada internet langsung, then you kena maklumkanlah dengan saya segera. Okay, so terima kasih banyak. Selamat makan tengah hari. Jangan makan banyak-banyak, nanti tidur pula. Apa nama tu, dan makanlah makanan yang sihat, jangan banyak kolesterol, jangan banyak minyak, nanti banyak penyakit. So terima kasih banyak sekali lagi semua, selamat belajar dan jaga diri baik-baik. Alright, assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Salam doktor. Hakim jangan makan banyak YB more. YB peluang. Dah ambil, dah boleh